خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan menyambung kembali. Nanti saya tengok balik muka surat berapa. Dan sebelum tu, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri 'ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, pada pagi ini kita akan menyambung kembali kitab tajwid Al-Quran kita, jilid yang pertama di halaman yang ke-15 insya-Allah. Siapa yang ada kitab ni boleh buka kitab ni, tajwid Al-Quran. Sebelum ni saya dah wawarkan dah bahawa kitab ni harga dia ialah, kalau satu jilid harga dia RM80. Tetapi kalau dibeli satu set, maknanya ada dua jilid, satu set, harga dia ialah RM145. Tidak termasuk kos penghantaran. Kos penghantaran RM10. Baik. Jadi siapa yang berminat nanti boleh mesej saya ataupun boleh WhatsApp saya di talian nombor 019-3079-306 ataupun boleh tinggalkan nama anda dan nombor telefon anda di ruangan komen untuk saya hubungi untuk proses penghantaran.
Baik, siapa yang dah ada kitab, ada di kalangan kita ni yang sudah ada kitab, boleh buka muka surat 15. Yang tak ada pun tak apa, insya-Allah saya akan sharekan di skrin saya sebentar nanti. Sebelum tu, penghargaan saya ucapkan kepada semua para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni yang dapat istiqamah belajar Al-Quran. Hari ni kita akan belajar ilmu tajwid, mengenal apakah itu kitabullah, apakah dia Al-Quran itu. Di permulaan kitab ini, sehingga kita berada di muka surat yang ke-15 ini, lebih kepada pengenalan berkenaan dengan Al-Quran itu. Belum lagi masuk kepada bab-bab dalam ilmu tajwid, lebih kepada pengenalan pengenalan terhadap Al-Quran. InsyaAllah kita akan terus melanjutkan sehingga kita usahakan, kita niatkan supaya kita dapat mengkhatamkan kitab ini. Kitab ini 2 jilid, agak mencabar, lama tempohnya, supaya kita ini terus istiqamah belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu Al-Quran, mengenal Al-Quran dan dapat membaca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Okey? Baik, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa saya mohon kerjasama bantuan para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk memberi komen, beri salam dan sebagainya di ruang komen supaya ruang komen kita ni terus aktif. Tuliskan Assalamualaikum kepada semua yang mengucapkan salam. Saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, kepada yang baru join, yang dah menyertai, yang masih lagi belum menekan butang like, tombol like, love, tekan tombol like, love di bawah supaya tanda kasih kita terhadap Al-Quran dan sokongan kita terhadap usaha-usaha klinik ngaji Kubak Center kelolaan Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin yang sudi memberikan peluang dan ruang ini kepada saya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Fahmi dan juga klinik ngaji Kubak Center. Kepada admin yang bertugas mengendalikan majlis-majlis pengajian kepada masyarakat, tahniah saya ucapkan kepada semua tuan-tuan, puan-puan dan semua. InsyaAllah. Dan jangan lupa tekan tombol share di bawah. Tekan tombol share. Jangan terlupa. Supaya kita dapat berkongsi kebaikan ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Bukan sahaja kita dapat manfaat mengenal, mempelajari ilmu Al-Quran, tetapi kita dapat berkongsi ilmu ini dengan yang lain. Kalau kita tak dapat nak mengajar sekalipun, kekurangnya kita kongsikan link ini, kita sharekan pengajian ini, biar saya je yang sampaikan, tuan-tuan hanya sharekan saja link ini. Okey, kalau semua telah bersedia, kita akan mulakan. Saya kongsikan di skrin saya. Di halaman yang ke-15, kitab tajwid Al-Quran. Okey, kepada siapa yang baru join, ini dia kitab tajwid Al-Quran. Okey. Baik, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-15. Surah-surah Al-Quran, supaya kita lebih mengenal apa dia tu. Yang pertama, dalam pengajian siri-siri kita yang sebelum ni, kita dah cerita tentang apakah dia ayat yang pertama diturunkan dan apakah ayat yang terakhir diturunkan. Sampailah ke surat 15 ni, kita masuk kepada bab yang baru, iaitu surah-surah Al-Quran. Apa dia surah-surah Al-Quran itu? Baik, makna surah. Pada bahasa, dari sudut bahasa, makna surah itu ialah potongan karangan yang diasingkan. Dia daripada banyak kalamullah itu dipotong, daripada keseluruhan tu dipotong-potong beberapa kepada 114 potongan. Itulah dia potongan karangan yang diasing-asingkan mengikut nama-nama yang ditentukan, iaitu nama-nama surah tersebut. Itulah sudut bahasa lah. Kemudian dari sudut istilah ialah himpunan beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Itu mudahnya macam tu. Sekurangnya ada 3 ayat. Jadi maknanya sependek-pendek surah ialah 3 ayat. Sebab tu dalam solat kan kita disunatkan untuk membaca surah selepas bacaan Fatihah. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua, kita solat Allahu Akbar pada rakaat pertama. Selepas habis bacaan Fatihah, disunatkan membaca satu surah. Maka berapakah kadar ayat sependek-pendek satu surah itu, iaitu 3 ayat. Okey. Telah berkata Syekh Abdul Aziz Al-Zamzami, dan surah itu adalah kumpulan ayat-ayat yang mempunyai permulaan sekurang-kurangnya 3 ayat sebagai tanda. Kenapa dia ambil 3 ayat? Surah yang terpendek ada 3.
Ni surah-surah pendek ada 3 apa dia? Iaitu surah Al-Asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Tu surah Al-Asr. Yang kedua, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Tu surah Al-Kautsar. Pun pendek juga. Dan yang ketiga, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah An-Nasr. Baik. Adapun surah Al-Kautsar merupakan yang paling sedikit bilangan kalimah dan huruf-hurufnya. Jadi maknanya daripada banyak-banyak surah, maka surah Al-Kautsar ni adalah yang paling pendek, iaitu dari sudut bilangan kalimah dan juga huruf-hurufnya. Jadi kita kena ingatlah kalau ada soalan nanti. Apakah surah yang paling pendek? Kita teringat Iza Ja'a Nasrullah. Ataupun kita teringat Wal 'Asr. Tapi sebenarnya yang paling pendek ialah Inna a'tainakal kautsar. Dan surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat. Daripada banyak-banyak 114 surah itu, surah Al-Baqarah lah surah yang terpanjang. Dan surah Al-Baqarah ni juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Sebab tu kita kena sering-seringkan membaca surah Al-Baqarah, menghindarkan rumah kita, diri kita, keluarga kita daripada bentuk-bentuk gangguan yang berupa jin-jin ataupun syaitan iblis yang terkutuk ini. Rajin-rajinkan baca surah Al-Baqarah. Nanti kan kita akan sampai bab kelebihan surah-surah tertentu. Okey, sekarang kita nak lebih mengenali apakah dia surah tu. Okey. Baik, seterusnya. Ulama berselisih pendapat mengenai jumlah surah yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka terbahagi kepada 2 kumpulan. Berselisih ni bukan mereka bergaduh. Maknanya mereka berbeza pandangan. Okey, ulama pertama, kedua, ketiga, ramai-ramai orang-orang alim ni, di kalangan mereka ni, ada pandangan-pandangan dan pendapat yang tertentu, yang tersendiri. Baik, yang pertama, daripada jumlah-jumlah yang ramai ulama Al-Quran tu, ada kelompok yang pertama mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai 114 surah. Dan inilah pandangan yang kita pegang. Kita ambil pandangan ni dulu. Ada 114 surah. Ini pandangan kelompok ulama yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai 113 surah. Kenapa 113? Sebab mereka menggabungkan surah Al-Anfal dengan surah Taubah tu. Itu satu surah. Dia tak pisahkan Al-Anfal dengan Taubah. Mereka kata Anfal dan Taubah tu adalah satu surah. Sebab itulah di antara 2 surah ini, Al-Anfal nak masuk Taubah, tiada bismillah. Tiada basmalah di antara keduanya. Sebab itulah dia kata ni satu surah je sebenarnya. Jadi adakah pendapat ini nampak canggung ataupun nampak pelik sangat? Sebenarnya boleh diterima. Boleh diterima akal lah. Orang kata boleh terima akal. Sebab tak ada bismillah. Sebab kebiasaan surah-surah ni dipisahkan dengan kalimah bismillah. Basmalah tu kan. Tapi pada awal Taubah dan di hujung Al-Anfal tiada kalimah tersebut. Kalimah basmalah itu. Baik, seterusnya. Surah-surah Al-Quran dari segi penurunannya dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu Makkiyah dan Madaniyah. Daripada 114 surah yang kita pilih ini, jumlah surah yang kita pilih ini, ada kategori, orang kata kategori surah-surah Makkiyah dan ada kategori surah-surah Madaniyah. Jadi di kalangan mereka tu ada beberapa pandangan lah, beberapa pendapat. Ada surah Madaniyah dan ada surah Makkiyah. Baik, apa dia Makkiyah tu? Nanti kalau dalam siri-siri ataupun sesi-sesi pengajian Al-Quran kita, mungkin ada satu ketika nanti Ustaz akan bagi tahu, ini surah, ini ayat Makkiyah. Ini ayat Madaniyah. Kalau kita belum belajar dan mengenal apakah makna Makkiyah dan Madaniyah tu, kita akan terpinga-pinga lah. Apa benda Makkiyah, apa dia Madaniyah ni. Baik, jadi kita kena tahu apa dia Makkiyah. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Makkah, iaitu ataupun dalam tempoh sebelum hijrah, dalam masa 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Iaitu bermula pada 17 Ramadan, ketika mana baginda Nabi SAW berumur 40 tahun, hinggalah awal Rabiul Awal ketika baginda Nabi SAW berusia 54 tahun. Jadi maknanya yang dinamakan surah Makkiyah itu ialah surah yang diturunkan pada fasa Nabi belum hijrah ke Madinah. Kan ada tempoh tu, tempoh Nabi berada di Mekah.
Di awal-awal dakwah Nabi, di awal-awal Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka tempoh Nabi berada di Mekah sebelum berhijrah itu dinamakan, kalau ada turun ayat ataupun surah pada ketika itu, dinamakan ayat itu ataupun surah itu Makkiyah. Boleh ke boleh semua? Penerangan saya jelas ataupun terlaju sangat ke macam mana? Boleh nanti kan boleh tinggalkan di ruang komen supaya saya ambil perhatian untuk siri-siri akan datang. Saya cuba perlahankan tempoh penyampaian saya dalam keadaan tenang supaya kita semua lebih jelas dan faham. Boleh ke boleh semua? Alhamdulillah. Baik, itu Makkiyah. Baik, apa dia Madaniyah? Madaniyah, nama pun Makkiyah tu nama Mekah dah. Madaniyah, nama Madinah. Bukan? Baik. Yang dinamakan Madaniyah, surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah selepas hijrah. Jadi tempoh ayat itu ataupun surah itu turun ialah ketika mana Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Berapakah tempoh lamanya Al-Quran ataupun surah itu diturunkan? Iaitu dalam tempoh 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Bermula daripada awal Rabiul Awal ketika mana baginda SAW berumur 54 tahun, iaitu ketika Nabi dah berhijrah ke Madinah, hinggalah pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah ketika baginda Rasulullah SAW berusia 63 tahun. Jadi surah-surah kalau Makkiyah tadi dia mengandungi 86 surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah ni dia mengandungi 28 surah. Boleh ke boleh semua? Baik, daripada saya tambah sikit ini sekadar penambahan. Mungkin kat bawah tu ada penerangan, kalau tak ada saya akan terangkan sikit. Baik, berkatalah Syekh Abdul Aziz Al-Zamzami. Saya tak baca dia punya teks Arab dia. Saya terus bacakan terjemahan dia. Makkiyah iaitu apa yang turun sebelum hijrah. Itu namanya Makkiyah. Dan Madaniyah pula ialah turun selepas hijrah. Walaupun mengalir kembali iaitu turun di Mekah. Yang penting ialah tempoh dia tu dah Nabi dah berhijrah. Walaupun ada ketika kan Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah balik kan. Ada mungkin tempoh-tempoh, beberapa tempoh Nabi ziarah Mekah. Dan dalam tempoh tu mungkin ada ayat yang turun. Walaupun ayat tu turun ketika mana Nabi berada di Mekah, tetapi dia termasuk juga Madaniyah sebab diturunkan selepas tempoh Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Baik. Maka Madaniyah itu dua surah yang terawal daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surah Madaniyah tu ialah surah di antara surah Madaniyah tu ialah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran yang diletakkan dalam susunan, dia berada di awal-awal Quran. Tidaklah bermakna bila kita kata ini di awal Al-Quran mestilah diturunkan di Mekah. Bukan. Tidak semestinya. Penyusunan surah-surah ini dia ada kaedah-kaedah lain. Dia bukan ayat mana turun dulu maka diletak kat depan. Bukan begitu. Baik. Dan dua surah yang terakhir iaitu demikian juga surah Al-Hajj, surah Al-Ma'idah serta surah yang sebelumnya iaitu surah An-Nisa, surah Anfal, surah Bara'ah, Bara'ah ni surah Taubah, surah Ar-Ra'du, surah Al-Qital iaitu surah Muhammad. Dua surah yang berikutnya iaitu surah Al-Fath, surah Al-Hujurat, Al-Hadid, An-Nasr, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Qadr, An-Nur, surah Al-Ahzab, Mujadalah dan surah-surah yang berterusan sehinggalah kepada surah Tahrim. Maka termasuk dalam surah-surah Madaniyah iaitu surah Al-Hashr, surah Al-Mumtahinah, As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, At-Taghabun dan surah At-Talaq. Ataupun ada pun selain daripada yang tersebut adalah Makkiyah mengikut riwayat yang betul. Jadi bagaimana Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami dia menyenaraikan nama-nama surah Madaniyah seperti mana yang kita sebutkan ini. Boleh ke boleh semua? Jelas? Baik, alhamdulillah. Surah-surah ini iaitu ada 114 surah itu mempunyai nama-nama yang tersendiri. Dia ada nama-nama dia lah diletakkan. Sama ada nama surah itu tauqifi. Apa tauqifi?
tauqifi itu ialah yang diambil daripada Nabi SAW. Ataupun nama surah itu ghairu tauqifi, yang diambil daripada para sahabat ataupun tabi'in. Ia terbahagi kepada dua bahagian. Jadi kalau kita kata ini tauqifi, tauqifi ni ialah Nabi sendiri yang bagi tahu. Jelas. Ataupun ghairu tauqifi, maknanya nama ni disampaikan oleh para sahabat. Mungkin Nabi tak sebut secara terang, tapi sahabat dia kata ini adalah surah sekian, sekian, sekian. Kita tengok penjelasan je lagi. Surah-surah yang mempunyai satu nama sahaja. Ada 74 surah. Jadi surah daripada banyak-banyak nama-nama surah itu, 74 surah ini, dia nama dia satu je. Dia tak ada nama lain. Contoh. Al-Baqarah. Baqarah lah. Tak ada lain nama lain dah. Itu ada 74 surah. Surah-surah yang mempunyai lebih daripada satu nama, ada 40 surah. Ada 40 surah lagi ni. Nama dia mungkin ada dua, mungkin ada lebih. Nanti kan jangan kita terkejut pula. Macam tadi di atas, disebutkan surah Bara'ah. Kita dalam Quran yang kita guna ni, tak pernah pula kita jumpa nama surah Bara'ah. Tapi itu nama lain kepada surah At-Taubah. Okey? Boleh semua? Baik. Jadi huraian dia begini. Daripada surah Al-Baqarah sampailah An-Nas, kan ada 114 surah. Kita lihat satu persatu nama-nama lain bagi surah-surah tersebut. Mungkin surah tu ada satu nama je, dan mungkin surah tu ada banyak nama. Sebagai contoh, kita tengok di senarai kita sebelah ni. Nampak senarai sebelah ni? Al-Fatihah, yang kita biasa guna nama surah ni, surah Al-Fatihah. Tengok nama-nama yang lain selain daripada dinamakan surah Al-Fatihah. Dinamakan dia Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Syafiyah, Al-Munajat, Ad-Du'a, At-Tafwid, As-Salah. Nampak? Banyak kan nama-nama dia? Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan dikatakan ada yang lebih. Lebih lagi, surah Fatihah ni ada lebih daripada 10 nama. Banyaknya. Dan banyaknya nama itu menunjukkan bahawa ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Seperti mana nama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah tu ada 99. Kan banyak nama-nama Allah. Begitulah apabila sesuatu itu memiliki banyak nama, dia adalah sesuatu yang memiliki kelebihan yang tersendiri. Jadi Baqarah ni, Fatihah ni memang istimewa lah. Tengok surah Al-Baqarah contoh. Al-Baqarah ni selain daripada namanya Al-Baqarah, dinamakan juga Sanamul Quran. Dinamakannya juga Qistatul Quran. Dinamakan juga Az-Zahra. Az-Zahra ni macam nama anak saya pula. Anak yang kedua. Anak pertama Amna Syuhada. Yang kedua Amna Az-Zahra. Baik. Surah yang ketiga Ali Imran. Dia ada nama lainnya iaitu Az-Zahra dan juga Tayyibah. An-Nisa satu nama je. Al-Ma'idah dinamakan yang lain Al-Unqud dan juga Munqidhah. Al-An'am satu. Al-Araf satu nama je. Al-Anfal ada nama lain iaitu Al-Badar. At-Taubah ada 2, 4, 5 nama lain iaitu Bara'ah, Al-Fadhihah, Al-Muthirah, Al-Hafirah, Al-Munaqqirah. Yunus, Hud, Yusuf, Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr. Satu surah saja. Kalau kita tengok dalam senarai itu, sebelahnya ada tulis Madaniyah ke Makkiyah ke, tuan-tuan boleh tengok. Kita sepintas lalu tengok. Surah An-Nahlu ada 2 nama. Al-Isra ada 2 nama. Ada 3 nama lain. 3 nama. Al-Kahfu, Al-Kahfi ada 3 nama. Maryam satu nama je. Toha ada 2. Satu lagi nama dia Al-Kalim. Al-Anbiya sampailah Al-Furqan, dia satu nama tu sahaja. Asy-Syu'ara ada 2 nama. An-Namlu ada 2 nama. Namlu ni kan kisah semut. Dinamakan juga surah tu surah Sulaiman sebab ada kisah Nabi Sulaiman AS dalam surah ini. Nampak? Kemudian Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman satu nama sahaja. Surah As-Sajdah selain daripada nama surah Sajdah, dinamakan dia juga nama surah ni Al-Madaji'. Al-Ahzab satu nama, Sabak satu nama, Al-Fatir ada 2 nama, satu lagi nama dia Malaikat, Yasin. Ni kata Yasin Qalbul Quran tu. Selain daripada nama surah ni surah Yasin, dinamakan juga surah ini surah
Qalbul Quran, Ad-Dafi'ah dan juga Al-Qadiyah. Saffat, Sad satu nama sahaja. Kemudian Az-Zumar, Ghafir dengan Fussilat ada 2 nama, 3 nama. Yang lain-lain tu tengok ada yang 1 nama, 2 nama semua. Qaf, selain daripada nama surah tu surah Qaf, dia namakan juga Al-Basiqat, Al-Basiqat. Yang lain-lain tengok As-Sur, An-Najmu, Al-Qamar ada 2, Ar-Rahman ada 2. Kemudian tengok semua, boleh tengok As-Saffu, Al-Jumu'ah, Munafiqun, Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim. Dia ada nama-nama dia yang lain. Cuba tengok masing-masing. Sepintas lalu saya kalau sebut satu-satu ni jadi panjang pula. Dan kan tuan-tuan pun rasa bosan. Sebab benda ni boleh baca sendiri kan. Tengok. Tengok. Okey, itu dia nama-nama surah dan juga nama-nama lainnya. Kalau sebelah tu kolom yang nama-nama lainnya. Baik, tengok ni daripada surah Al-Insyiqaq sampailah surah Al-Qadr itu 1 nama je. Bayyinah ada 2 nama. Yang lain-lain tu begitu sampailah ke surah yang ke-114. Surah Al-Ikhlas dia nama lain ni ialah Al-Asas. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas, 2 nama ni selain daripada nama surah tu Al-Falaq dan An-Nas, namakan juga mereka itu surah Al-Mu'awwizatan. 2 surah mohon perlindungan kepada Allah. Al-Mu'awwizatan ni maksudnya mohon perlindungan. 2 surah yang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu 3 surah ni Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sebenarnya kita tambah lagi 1 iaitu surah Fatihah, ayat kursi dan 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ni merupakan surah-surah ataupun ayat asas bagi kita untuk membenteng diri kita daripada gangguan-gangguan. Dia ada kisah-kisah dia. Kalau ada kesempatan kita ceritalah kenapa surah ini diturunkan. Contoh Al-Falaq dan An-Nas ni diturunkan, kisah dia bagaimana Nabi SAW pernah disihir dan 2 surah ini diturunkan untuk membatalkan sihir yang dilemparkan kepada baginda Rasulullah SAW. Seterusnya, pembahagian surah-surah Al-Quran. Jadi kita tengok pembahagian surah-surah Al-Quran ini ya. Baik, sabda Rasulullah SAW, "U'titu makan at-Taurah as-sab'at tuwal wa u'titu makan az-Zabur al-Mubin al-Munina wa u'titu makan al-Injil al-Masani wa fussilatul bil mufassal." Telah diberikan padaku 7 surah at-Tuwal, surah yang panjang-panjang, yang sama taraf dengan at-Taurah. Taurah ni maksudnya dengan kitab Taurat lah. Diberikan padaku al-Mi'un, yang sama tarafnya dengan kitab Zabur. Kitab Az-Zabur ni kitab yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Allah Dawud. Diberikan padaku juga al-Masani, yang sama taraf dengan al-Injil, dan aku dilebihkan dengan al-Mufassal. Baik. Berdasarkan kepada hadis di atas, maka ulama' telah membahagikan surah Al-Quran kepada 4 bahagian. Jadi daripada banyak 114 surah itu, ulama' Al-Quran ni dia pecahkan, dia membahagikan kepada 4 kategori. Okey, 4 bahagian. Yang pertama At-Tuwal. Yang kedua Al-Mi'un. Yang ketiga Al-Masani. Yang keempat Al-Mufassal. Jadi huraian-huraian dia yang kata apa dia At-Tuwal itu? At-Tuwal itu ialah surah-surah yang panjang. Apa dia? Surah-surah panjang. Para ulama' mengatakan bahawa surah-surah yang panjang ada 7. Iaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah Al-An'am, Al-A'raf dan Yunus. Jadi ini adalah pendapat Sa'id bin Jabir bin Hisham Al-Kufi. Jadi ini surah-surah yang dalam kategori At-Tuwal, iaitu surah-surah yang panjang. Yang kedua, Al-Mi'un. Apa dia Al-Mi'un? Iaitu surah-surah yang mempunyai lebih daripada 100 ayat ataupun kurang daripadanya. Surah-surahnya iaitu yang mengikut surah-surah As-Sab'un Tuwal. Sab'un Tuwal maknanya 7 yang panjang tadi tu, dan berakhir dengan surah As-Sajdah. Jadi semuanya ada 24 surah. Itu yang kategori Al-Mi'un ataupun yang mempunyai 100 ayat atau lebih sedikit begitu. Yang ketiga
Al-Masani, apa dia? Iaitu surah-surah yang mengikut surah-surah Al-Mi'un. Iaitu surah-surah yang bermula daripada surah Al-Ahzab hinggalah kepada surah Qaf. Dan ada pendapat yang mengatakan sehingga surah Al-Hujurat. Jadi ini dalam kategori surah-surah Al-Masani. Kenapa kita kena tahu ni? Kita kena belajar, sekurang-kurangnya kita maklum lah. Nanti kalau time adalah ustaz yang pakar sikit, dia kata, ini tuan-tuan, ini adalah surah Al-Mi'un. Kita pun duk terpinga-pinga apa benda lah ustaz cerita surah Al-Mi'un. Ataupun ustaz tu nanti dia cerita kita, tuan-tuan, ini surah At-Tuwal ni. Dia dengan mata jegir dia, ini surah At-Tuwal ni. Kita pun jegir kat ustaz juga, apa tu tual? Kita pun duk jegir kat dia sebab kita tak faham apa makna tual. Jadi bila kita belajar ni, sekurang-kurangnya nanti kalau ustaz tu cerita ini surah Tuwal, ini surah Al-Mi'un, kita dah faham dah. Ini surah Tuwal. Tuwal ni maknanya surah-surah panjang. Surah Al-Mi'un, ni surah yang mempunyai ayat dia 100 atau kurang lebih sedikit begitu. Surah Al-Masani dia bawah daripada surah Al-Mi'un. Dan surah Al-Mufassal iaitu surah-surah yang mengikut surah-surah Al-Masani hinggalah ke akhir. Maknanya lagi-lagilah ke bawah. Jadi ulama' berselisih pendapat ataupun berbeza pandangan lah. Dalam menentukan permulaan surah Al-Mufassal kepada dua pendapat. Iaitu setengah ulama' antaranya Imam Muhammad bin Al-Bahadir bin Abdullah Az-Zarkashi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa bermula surah-surah Al-Mufassal iaitu daripada awal surah Qaf hinggalah akhir surah An-Nas. Jadi ini pandangan pertama yang dinamakan surah Al-Mufassal. Itu kalau mengikut pandangan Imam Muhammad, dia kata apa? Surah Mufassal ni bermula daripada surah Qaf sampailah An-Nas. Pandangan kategori yang kedua pula, antara imam dia iaitu Imam Yahya bin Sharf, dia kata apa? Pendapat yang mengatakan bermula daripada surah-surah Al-Mufassal itu ialah daripada awal surah Al-Hujurat hinggalah surah An-Nas. Tuan-tuan, bagaimana ulama'-ulama' dulu detailnya mereka terhadap Al-Quran. Mereka cukup teliti terhadap Al-Quran ni. Bukan sampaikan mereka tu mengkaji mana surah panjang, mana surah Al-Mi'un, mana surah Mufassal dan sebagainya. Nanti kan kalau kita belajar lebih lagi nanti terhadap Al-Quran ni, sampai ada di kalangan ulama' tu yang detailnya mereka tu mengira ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat yang pertama kat sini, ayat yang kedua kat sini, ayat ketiga kat sini. Begitu sekali. Bahkan ada yang detail lagi sampai mengira huruf-huruf Al-Quran tu ada berapa. Nampak? Itu sumbangan jasa ulama' dulu. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran, detailnya mereka, perhatian mereka terhadap Al-Quran. Jadi kita kena hargailah kajian-kajian mereka itu. Baik, ulama' telah membahagikan surah-surah Al-Mufassal mengikut pendapat yang telah dipilih oleh Imam Nawawi kepada 3 bahagian, iaitu surah At-Tuwal bermula daripada Al-Hujurat hingga Al-Mursalat. Ini pecahan lagi kepada Al-Mufassal tu. Daripada Al-Mufassal tu ada yang panjang, ada yang sederhana Al-Awsat, iaitu daripada surah An-Naba hingga surah Al-Lail. Kemudian yang pendek bermula daripada surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Yang pendek Al-Qasr ni lah yang kita biasa bacakan dalam majlis-majlis khatam Al-Quran. Okey, boleh lagi semua setakat ni? Ke dah penat dah? InsyaAllah tuan-tuan, kepada yang baru join, yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sesi pengajian tajwid kita melalui page Klinik Ngaji Kubak Center di bawah ni, Klinik Ngaji Kubak Center. Okey, ini adalah kelolaan Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin yang memberikan ruang kepada saya untuk saya berkongsi ilmu-ilmu Al-Quran dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, itu pada jam 9.30 pagi setiap hari Rabu. Kemudian insya-Allah pada hari yang sama, menggunakan kitab yang sama, menyambung apa yang kita telah belajar pada hari ini. Bukan diulang balik ya. Maknanya nanti dalam minggu-minggu akan datang, pada masa jam 9.30 tu, saya hanya akan menyambung pengajian saya. Sebab nanti habis sesi sebelah pagi, nanti sesi petang iaitu jam 2.30 petang. Tetapi melalui medium lain pula, iaitu menggunakan page Quran bersama Ustaz Jeff dalam saya punya page sendiri. InsyaAllah untuk dapatkan maklumat-maklumat pengajian saya ni boleh tengok ke atas ni. Mana?
Ni ada Telegram saya ni kan. Buka Telegram saya Ustaz Jeff. Buka Telegram saya ni Ustaz Jeff ni, ada kat sini link dia kat atas ni. Okey. Dalam Telegram tu saya akan kongsikan link-link pengajian-pengajian saya insya-Allah. Okey. Jadi habis sesi 9.30 kita sambung kitab yang sama. Topik seterusnya iaitu pada jam 2.30 petang. InsyaAllah saya tak ambil masa yang panjang. Pada sesi sebelah petang hanya setengah jam sahaja. Habis sesi tu habis. Kemudian kita sambung pula nanti kitab yang sama pada hari Rabu minggu hadapan sebelah pagi. Jadi dia akan sambung. Kalau tuan-tuan terlepas, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua boleh tengok siaran ulangan lah. Boleh, ada ulangan tu insyaAllah. Itu yang saya dapat kongsikan. Baik, untuk sesi pagi ini, saya rasa dah cukup ke belum? Kita habiskan kelebihan-kelebihan surah. Kelebihan-kelebihan surah, okey boleh. InsyaAllah kita habiskan sikit kelebihan-kelebihan surah. Kelebihan-kelebihan surah-surah tertentu. Jadi setiap surah tu dia ada kelebihan-kelebihan yang tersendirilah. Contoh, kelebihan ini diambil daripada apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya direka-reka lah. Contohnya surah Al-Fatihah. Apa kelebihan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Afdalul Quranil hamdulillah al-alamin. Sebaik-baik Al-Quran adalah alhamdulillahirabbil alamin. Iaitu surah Al-Baqarah, Al-Fatihah. Ini adalah sebaik-baik Al-Quran. Dalam banyak usaha-usaha kita, mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni maknanya pembuka. Sebenarnya banyak lagi kelebihannya. Cuma nak detailkan kelebihan setiap surah tu panjanglah nanti kan. Secara ringkasnya diambil dan dipetik satu hadis, diletakkan dalam kitab ni kelebihan surah itu. Baik, yang kedua surah Al-Baqarah. Okay, surah Al-Baqarah. Apa dia kelebihan dia? Surah Al-Baqarah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, bacalah Al-Baqarah di rumahmu kerana sesungguhnya syaitan tidak akan masuk rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kena baca surah Al-Baqarah. Sebab syaitan dia tak boleh masuk. Maknanya terhalang dia. Kalau dia nak buat jahat kepada penghuni rumah itu, terhalang kerana ada surah Al-Baqarah ini. Sebab tu kalau dalam sesi ruqyah saya, rawatan-rawatan kepada mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan jin syaitan iblis, kita sangat menggalakkan mereka tu memperbanyakkan membaca surah Al-Baqarah. Sering baca surah Al-Baqarah. Baca dengan tadabbur, tenang-tenang. Tak perlu nak laju-laju sampai habis. Baca yang termampu. Kita rasa dah penat, Sadaqallahul Azim. Nanti kan ada masa lapang sikit, kita buka balik Quran kita, kita baca balik, sambung. Terus baca. Baik. Surah yang ketiga, surah Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, niscaya cahaya meneranginya selama di antara dua Jumaat. Itu hari Jumaat nanti ni. Jumaat Al-Mubarak. Jumaat yang penuh barakah. InsyaAllah ada kelebihan pada hari Jumaat itu. Dan antara perkara amalan yang disunatkan untuk kita melakukannya, iaitu membaca surah Al-Kahfi ni. Itu kelebihan dia. Menerangi antara dua Jumaat. Banyak ada lagi. Tapi didatangkan satu hadis ni cukup lah ya. Surah Yasin pula. Nabi kata apa? Barang siapa membaca surah Yasin di permulaan hari akan dipenuhi hajatnya pada hari itu. Itu menurut riwayat Ad-Darimi. Surah Ad-Dukhan. Nabi sebut barang siapa membaca surah Ad-Dukhan di waktu malam, maka meminta ampun baginya oleh 70,000 para malaikat di waktu pagi. Masya Allah. Surah Ad-Dukhan ni digalakkan baca waktu malam. Nanti kan waktu para malaikat akan mendoakan keampunan buat pembacanya. Surah Al-Mulk. Sesungguhnya kata Nabi dalam Al-Quran ada satu surah yang mempunyai 30 ayat yang memberi syafaat kepada seseorang lelaki sehinggalah ia diberi keampunan. Iaitu apa dia? Tabarakallazi biyadihil mulk. Ni surah Al-Mulk. Baca juga, rajin juga kena baca supaya ianya memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Di alam barzakh dia akan sebagai pembela. Ketika mana datangnya malaikat ingin mengazab ataupun menyeksa penghuni kubur, maka surah Al-Mulk ini akan membela mereka-mereka yang mengamal dan membacanya. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Kafirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kamu hendak tidur,
di waktu malam, maka kamu bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian tidurlah bila selesai membacanya, kerana ia adalah pembebasan daripada syirik. InsyaAllah Allah selamatkan daripada kesyirikan. Baca surah Al-Mulk waktu surah Qul ya ayyuhal kafirun waktu tidur tu. Okey. Ataupun sebelum tidur. Seterusnya surah Al-Ikhlas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Dan siapa yang baca qul huwallahu ahad, seolah ia membaca sepertiga Al-Quran. Sebab tu kebiasaan kan orang pada surah Al-Ikhlas ni, qul huwallahu ahad ni orang akan ulang 3 kali. Kita tengok masa majlis-majlis tahlil kan, yang qul huwallah ni diulang 3 kali. Kenapa nak ulang 3 kali? Sebab kalau 1 kali dapat sepertiga, kalau 3 kali cukup lengkap 1 Al-Quran. Pahalanya tu Allah berikan. Seolah-olah dia membaca, kalau sekali 1/3, kalau 3 kali seperti lengkaplah Al-Quran itu. Okey tuan-tuan, kita dah habis dah tajuk kelebihan surah. InsyaAllah dalam siri sebelah petang ni, insyaAllah saya akan mula masuk tajuk baru, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Sampai sini saja yang dapat saya kongsikan kepada sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya panjang-panjang, takut nanti kan bosan pula. Kan? Okey, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah pada jam 2:30 petang, pada yang berkelapangan, boleh turut serta dalam sesi sambungan ayat-ayat Al-Quran ini dalam pengajian Al-Quran saya di page saya, iaitu Quran bersama Ustaz Jeff. Ini Telegram saya, di mana saya akan sharekan saya punya link-link pengajian-pengajian saya di situ. Jemput untuk sama-sama join. InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan kepada para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang memberikan masa bersama-sama dengan saya. Saya minta ampun sangat kalau saya sepanjang penyampaian saya ni banyak kurang lemahnya, sebab saya masih lagi belajar seperti ustaz-ustaz yang lain yang bahasa mereka tu masya-Allah lancar. Kemudian sedap pula mengajarnya. Jadi kita nak belajar daripada mereka. Kalau salah silap, mohon tunjuk ajar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian. Mohon maaf. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.